A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah, ada bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar para penonton? Harap semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera. Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para penonton sekalian, hari ini ada satu topik yang cukup menarik yang kita nak kongsikan kepada anda semua. Kadang-kadang biasalah bila mana seorang ayah dia mempunyai baby yang kecil, kadang-kadang dia terpaksa bawa baby tersebut nak mendokongnya untuk bawa dalam solat. Kenapa? Sebab boleh jadi kalau kita letak begitu sahaja dia akan menangis. Jadi oleh sebab itu ada beberapa perkara yang perlu kita timbang tarakan. Boleh jadi bayi tersebut dalam keadaan bernajis, dan dalam keadaan bagaimanakah kita boleh mendokong bayi? Bagi menjawab persoalan ini, kita bawakan kepada anda Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Hadi Zahlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana bersama kita pada hari ini. Dan saya pernah jumpa orang kat luar sana, dia kata, Ustaz apa tu ya, yang suka bab-bab fiqah tu, seronoklah belajar dengan dia, praktikal dengan dia. Tapi hari ini lebih praktikal lagi Ustaz, sebab nanti kita akan bawa kepada anda seorang pelakon cilik. Tapi nantilah, tunggu sehingga blok ketiga dan keempat. Baik para penonton sekalian, topik kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan mendokong anak ketika solat. Baik, mungkin tajuk ni nampak tak ada kena dengan aku kot. Boleh jadi nanti mungkin cucu kita ke, ataupun anak buah kita ke, dan boleh jadi anak kita sendiri. Baik Ustaz, kepada para penonton sekalian, boleh follow kita di media sosial, iaitu di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, di Instagram iaitu official Tanyalah Ustaz, dan juga TikTok official Tanyalah Ustaz. Jangan lupa tekan butang like dan kongsi, boleh komen banyak-banyak dekat situ agar lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit mukadimah daripada Ustaz berkaitan dengan topik kita pada hari ini, berkaitan dengan mendokong anak ketika solat. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah dengan keizinan, kerahmatan dan kasih sayangnya. Semoga kita terus menerus mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hidayah Allah ni sangat-sangatlah mahal, dan kita mohon kepada Allah semoga kita mati dengan dalam keadaan dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada Dai Aiman. Orang kata kita ni kembar saya. Lain mak, lain bapa. Jadi alhamdulillah, sebab apa orang kata manisnya sama. Masya Allah. Semoga Allah berikan kebaikan kepada Dai Aiman. Amin. Kepada semua kru Tanyalah Ustaz di belakang tabir, semoga Allah berikan sebaik-baik ganjaran. Kepada semua yang menonton, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang, muslimin, muslimat, sama ada tonton di televisyen ataupun di mana pun yang kita tengok pada pagi ini, semoga mendapat manfaat. Tajuk kita pada pagi ini iaitu cara bagaimana kita nak mendokong anak. Bukanlah sengaja untuk nak mendokong, tetapi mungkin dalam keadaan-keadaan yang memerlukan. Jangan lepas ni saya nak pergi masjid, kali ni nak bawa anak. Sebab apa? Nak praktikal. Ataupun nak bawa cucu. Jadi kalau sekiranya ada sebab, maka sebab itu kita akan bincangkan dan kita akan tunjuk bagaimana cara sekiranya keadaan itu memerlukan. Tetapi dalam Islam, bila kita sebut dalam tajuk kita pada pagi ini, kita faham bahawa sesuatu ibadah itu merupakan satu tuntutan ke atas kita. Dan setiap ibadah itu ada cara-cara yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis baginda Nabi SAW. Dan kita faham juga dalam keadaan kita nak beribadah, dalam masa yang sama kita tidak boleh terlepas dengan kekeluargaan. Jadi kerana itu Islam memandang pentingnya dalam pelbagai sudut kehidupannya, dengan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Dan kadang-kala ketika kita nak melakukan ibadah, ada perkara-perkara yang mendatang, perkara-perkara yang mungkin dia bukan mengganggu, tetapi mungkin keadaan itu memerlukan. Kerana itu Nabi SAW, kalau kita lihat di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bagaimana Abi Qatadah Al-Ansari meriwayatkan
bahawa sesungguhnya Nabi SAW pernah menunaikan solat. Dalam keadaan Nabi menunaikan solat itu, Nabi mendukung Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW. Nabi dukung. Dan dalam ketika itu, kata Abi Qatadah, ketika mana Nabi SAW nak sujud, Nabi meletakkan Umamah itu. Nabi meletak. Maknanya, dalam keadaan tertentu, Nabi dukung. Dan ketika mana Nabi nak rukuk, Nabi nak sujud, memerlukan kepada untuk meletakkan Umamah, maka Nabi akan letakkan. Dan ketika mana Nabi SAW nak berdiri, hadis ni boleh lihat di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, maka Nabi mendukungnya. Maka kata para alim ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ni, walaupun kita nampak macam Nabi dukung cucunya, kemudian Nabi meletakkan, kan, ketika Nabi nak berdiri balik, maka Nabi dukung balik. Maka kalau kita lihat dalam hadis tu, mungkin kita nampak boleh mendukung anak, tetapi bagaimana Nabi nak ajarkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya. Sebab tu ada satu hadis baginda Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah ni telah menciptakan rahmah mi'ata juz. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, telah menciptakan rahmat ini 100 bahagian. Kita nampak 100 tu nampak macam sikit, tetapi kata Nabi SAW, di sisi Allah ni ada 100 bahagian kerahmatan. Wa anzala fil ardi juz'a wahida. Allah menurunkan daripada 100 itu 99 di sisi Allah. Masya Allah. Dan diturunkan satu sahaja rahmat kasih sayang di atas muka bumi. Maka kalau kita lihat berapa banyak satu ni, hanya satu kerahmatan kasih sayang kita pada anak, kepada keluarga, kepada jiran, tetangga, satu je rahmat Allah. Bayangkan di sisi Allah ada 99 lagi kerahmatan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita ada kerahmatan, kita ada kasih sayang, itulah Islam. Dia membawa kepada kasih sayang di antara satu sama lain, walaupun dalam keadaan kita melakukan ibadah. Sebab tu ada cara. Kalau anak tu ada najis contohnya, macam mana kita nak kena tolak dia? Tapi dengan cara kerahmatan tadi, dengan cara kasih sayang tadi. Kalau kita tengah dukung anak, tiba-tiba anak tu buang air. Tadi tak buang air, kita dah bersih kan? Tiba-tiba dalam keadaan tu dia buang air besar. Adakah kita kena membatalkan solat? Ataupun kita nak buat macam mana? Yang ni lah tajuk kita pada pagi ni. InsyaAllah kita akan tunjukkan praktikal sekejap saja lagi. Masya Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ni saya. Dalam pada kita nak menyembah Allah, dalam pada kita nak solat itu, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bahawa kasih sayang itu perlu dibawa bersama ketika mana kita solat, supaya apa? Ia tidak menyebabkan kita campak ke tepi anak dan dia melakukan solat. Menyebabkan inilah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah dia, Ustaz, dia jadi macam kita ni takut. Bukan takut apa, Ustaz, takut kan tengah solat dia tak khusyuk dan sebagainya, otak duk fikir pasal anak ni, haraplah anak ni tak kencing, haraplah anak ni tidak meragam dan sebagainya kan. Jadi Ustaz, sahabat kita ni boleh kita raih soalan saya bersama dengan Izzian Ruslan. Soalannya, dalam menjalankan ibadah solat, kadang-kadang timbul perasaan risau terhadap anak yang berada di sekeliling, menyebabkan dilema bagi ibu dan ayah. Ada kalanya ketika sedang solat, pelbagai situasi tak dijangka berlaku kepada anak. Ustaz, apakah hukumnya jika kita solat tapi dalam masa yang sama risaukan anak sehingga mengurangkan kekhusyukan? Kan dia panjat sana ke, dia panjat sini ke, susah-susah kita dokong je, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Baik, terima kasih pada Puan Izzian atas soalan yang saya rasa rata-rata mungkin ibu-ibu ataupun nenek-nenek ataupun atuk-atuk, ayah-ayah menghadapi situasi ini. Kita nak solat, macam yang kita sebut tadi, kita nak solat tapi dalam masa yang sama ada gangguan tadi. Dia yang datang kepada kita. Jadi kalau kita lihat daripada segi ibadah kita, sudah pasti dalam kualiti ibadah solat kita nak khusyuk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu Wa Taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin yang beriman, yang mana syarat yang pertama, kenapa? Orang yang khusyuk dalam solatnya. Jadi kita nak khusyuk ni, mungkin disebabkan gangguan tadi menyebabkan kita tidak khusyuk. Kerana itu Imam Nawawi menyatakan bahawa
khusyuk ni adalah satu perkara tambahan sunnah. Jadi kalau orang, contohlah dia solat, tiba-tiba dia tidak berada dalam keadaan khusyuk, maka solatnya sah ataupun tidak. Kita nak sebut sah. Terima tak terima, itu cerita nombor dua. Ya. Tetapi sah ataupun tidak dahulu. Maka kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sah. Kalau tidak ada khusyuk. Memang ada ulama macam Imam Qatadah mengatakan khusyuk itu wajib. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan khusyuk itu adalah perkara sunnah. Dan sekiranya seseorang kadang-kadang ialah dia bila solat teringat makan. Kan teringat makan daripada awal. Sebab lapar. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa perkara. Sebelum kita nak solat ni, kita selesaikan dulu supaya solat kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan kita berfokus. Khusyuk ni fokus lah. Maksudnya kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha hebat. Dan itu kalau kita sebutkan kita nak dukung anak ataupun mungkin dalam keadaan sesuatu, mungkin mata kita tengok anak kita tengah main, kan takut jatuh dan sebagainya, maka itu mungkin akan mengganggu kekhusyukan kita, tetapi dia tidaklah menyebabkan solat kita itu batal ataupun tidak sah. Cuma kalau boleh ulama menyarankan, kalau boleh kita selesaikan dahulu. Selesaikan maksudnya kalau sekiranya kita tahu anak kita tu dalam keadaan memerlukan perhatian, ataupun kita boleh minta suami ataupun isteri tolong perhatikan, tolong jaga, maka itu lebih baik supaya khusyuk kita itu tidak diganggu. Dan ini juga pernah berlaku kepada Nabi SAW ketika mana cucunya baginda Rasulullah Hasan dan Husin, sehingga kan sahabat merasakan sujud Nabi pada ketika itu sangat panjang. Sehingga selepas habis daripada salam, hadis yang sahih, selepas habis daripada memberi salam, ada seorang sahabat tu dia tengok Nabi tak bangun lagi. Sehingga lepas bagi salam, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tadi dalam solat engkau panjangkan sujud? Adakah terganggu kepada engkau sesuatu ataupun mungkin diturunkan ke atas engkau wahyu?" Maka kata Nabi, tidak. Ada Hasan dan Husain, dia panjat dan Nabi tak nak mengganggu mereka. Nampak? Terbalik tu. Kalau ikutkan, dah tak khusyuk dah tu, Nabi biarkan sehingga mereka selesai daripada, kalau kita ialah nak tunggu selesai, tak selesai dia naik lepas tengkuk dia naik kat belakang, lepas belakang dia selak kain macam-macam kan. Tapi Nabi SAW nak mengajarkan kepada kita bahawa betul kita nak khusyuk, betul kita dalam keadaan ibadah, tapi dalam masa yang sama kita juga meraihkan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Sebab tu kadang-kadang orang kata khusyuk ni Ustaz, solat sampai tak ingat apa yang berlaku di sekeliling kita. Tidak. Sedangkan Nabi mengetahui apa yang berlaku di sekeliling baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan daripada tadi, solat itu tetap sah walaupun ada gangguan kekhusyukan di situ. Maklumlah tengah solat ni mak-mak ni lah biasa kan. Kita keluar pergi kerja Ustaz. Ni mak-mak ni kat rumah waktu budak kecil tu dia dah pandai merangkak. Merangkak Ustaz masuk ke dapur pula. Kita duduk tengah rakaat kedua lagi kan. Ataupun dia masuk dekat bilik air dan sebagainya kan. Ataupun mungkin ada binatang berbisa dan sebagainya. Ya tiba-tiba lalu pula lah lipas ke lipan ke apa kan. Jadi benda tu kita akan jawab selepas ini. Banyak lagi yang akan kita kongsikan. Para penonton, berehat seketika kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Topik kita menarik pada hari ini. Mungkin jarang-jarang kita dengar di luar sana berkaitan dengan mendukung anak ketika solat. Mendukung anak tak apa Ustaz jangan dengan mak-mak dia dukung jadi jam nanti kan. Baik Ustaz, kita nak tahu juga Ustaz berkaitan dengan bagaimana dan apakah syarat-syaratnya dan ketika mana waktu yang kita boleh mendukung anak. Tapi sebelum tu Ustaz, boleh kita raikan soalan di Facebook dulu Ustaz? Boleh, insya-Allah. Bersama dengan sahabat kita iaitu Dimira. Okey, najis apa yang tidak boleh dibawa dalam solat dan apakah situasi di mana kita perlu menukar pakaian? Kadang-kadang najis daripada anak kecil mungkin terkena pada pakaian ibu bapa atau telekung, sama ada semasa mendukung mereka atau semasa menjaga anak-anak. Dalam keadaan ini, apakah najis
jenis najis yang dianggap tidak boleh dibawa solat, dan adakah perlu kita menukar pakaian seperti baju atau telekung yang terkena najis tersebut? Mohon penjelasan mengenai langkah yang sepatutnya diambil untuk memastikan solat sah dalam situasi ini. Tadi bab kata Ustaz tadi lah, duk tengah dokong-dokong, tiba-tiba anak tu dia terkencing ke ataupun terbuang ke, Ustaz, kan? Betul. Bagaimana keadaan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Aiman. Terima kasih pada soalan-soalan yang sangat menarik. Antaranya DYMY kot. Kita sebut tu tak apa pandai, tapi macam itulah bacaan dia Ra. Jadi atas soalan yang sangat panjang, cuma apa yang ingin ditanya iaitu sekiranya yang dua soalan, antaranya najis yang mana najis itu dimaafkan. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya terkena pakaian pada najis. Kita dah belajar sebelum daripada ni tentang ilmu mengenai najis dan kesuciannya. Najis ini kita sebutkan dia ada 3. Ibu-ibu, ayah-ayah kena ingat balik. 3, iaitu najis mukhaffafah, najis ringan, yang mana najis ini terdiri daripada anak ataupun bayi kecil lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan syaratnya dia mestilah najis tu air kencingnya. Dan syaratnya lagi dia tidak makan, melainkan yang dia makan itu susu ibunya sahaja. Kalau dia dah mula dah makan tom yam, makan nasi kandar, dah tak termasuk. Walaupun dia masih 2 tahun ke bawah. Contohnya. Jadi najis ni walaupun namanya najis ringan, dia tetap najis. Kalau dalam keadaan kita solat, kita contohlah syarat ni semua orang kata dah ada, dia buang air kecil. Dia umur 2 tahun ke bawah, kemudian dia cuma minum susu ibu, air kencing, kemudian bila dia kencing, maka dia tetap najis. Dan solat tidak boleh dalam keadaan badan ataupun pakaian ataupun tempat solat itu bernajis. Okey, itu jelas. Maka sekiranya najis ringan itu, maka caranya yang ringan. Bukanlah kata kalau dikencing, ni ringan tak apa. Tak, dia tetap najis. Mana najis ringan, tetap najis, tak boleh dalam solat. Cuma cara untuk nak mengendali atau nak menyucikannya itu ringan. Memercikkan air sahaja. Yang kedua, najis pertengahan mutawasitah, maka itu perlu juga dibersihkan, tak boleh. Dan yang ketiga, najis yang berat, najis khinzir ataupun anjing. Yang ni pun lagi berat, yang memerlukan pada basuhan tanah dan seterusnya diikuti dengan basuhan air mutlak. Jadi ini telah kita sentuh. Dan najis, ketiga-tiga najis ni tak boleh. Cumanya dalam soalan dia kata jenis najis yang boleh. Contohnya yang boleh. Memang ada disebutkan di dalam kitab dalam mazhab Syafi'i, dia banyak sebenarnya. Contohnya bangkai, semut ataupun lalat yang masuk dalam air, yang termasuk dengan sendirinya. Dia masuk sendiri, jangan kita pergi tangkap. Lalat masuk dalam, yang tu tak boleh. Tapi kalau dia terbang, kita baru beli pula, air pula sedap, mahal pula, dia termasuk sendiri. Jadi yang tu tidak dikira sebagai najis. Dimaafkan. Ataupun najis ikan, yang mana sedikit yang tidak bertukar airnya. Ini disebutkan dalam mazhab. Dan antaranya juga contohnya bayi yang muntah, yang minum susu ibu, kan muntah kadang-kadang ada dalam mulutnya lagi, kita tak bersihkan. Kalau kita muntah, kita bersihkan. Tapi ini ada bekas muntah tu dalam mulutnya, dia pun hisap susu ibunya, maka itu dimaafkan. Ini disebutkan dalam kitab fiqh. Maka sekiranya kejap lagi dia nak solat, kan, dia dah berwuduk dan sebagainya, dia nak susukan anak dia, kemudian dia nak solat, maka ia tidak jadi masalah, kata para alim ulama. Tapi sekiranya kita takut was-was, kita bersihkanlah. Maka itu najis yang dimaafkan seperti mana yang disebutkan. Tetapi kalau sekiranya terkena najis, sama ada najis ringan ataupun najis sederhana, berat memang kita kena sucikan dengan cara yang lebih dalam lah, maknanya kena gunakan air tanah. Tapi najis ringan ataupun najis sederhana, kebiasaan najis sederhana ni lah, anak-anak ni dia terkencing, maka tengah-tengah solat kita tak boleh teruskan, melainkan sekiranya yang basah tu mungkin kita pakai ridak ataupun kita pakai serban, kena najis tu dekat serban tu saja. Jadi najis tu boleh kita ketepikan, maka perlu ketepikan.
Ini berdasarkan hadis Nabi SAW ketika mana Nabi pakai sandal. Lalu datang malaikat Jibril memberitahu bahawa di sandal baginda Rasulullah SAW itu ada najis. Maka Nabi buka dan Nabi teruskan solat. Oh. Sekiranya boleh, tapi ustaz telekung, takkan nak pecat telekung. Jadi terbuka aurat, maka waktu itu solat kita tidak sah. Dan berkaitan dengan itu juga ada syarat yang nak disebutkan mendukung anak ni. Di papan putih. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah boleh tangkap layar, tengok supaya sama ada anak ataupun cucu, sekiranya ini berlaku, ini antara syarat yang disebutkan oleh ulama mendukung anak ketika solat. Yang pertama, izinkan Naim Fadal, Ustaz. Yang pertama, anak suci daripada najis. Macam yang soalan tadi lah. Dia mesti bersih daripada najis. Sekiranya kita dah bersihkan dia, kemudian kita dah selesai, habis dah, maknanya kita tahu dia tu tidak ada najis, waktu tu kita nak dukung, dibenarkan. Sebab apa? Sebab dia tidak kita menanggung najis. Maknanya suci daripada najis. Yang kedua, tidak melakukan 3 pergerakan besar berturut-turut. Ni pun kena perhatikan. Dalam mazhab Syafi'i, 3 kali pergerakan berturut-turut ni diambil kira. Dalam mazhab yang lain, dia kata mengikut adat, mengikut uruf. Keadaan. Orang tengok, oh tak banyak lagi ni. Itu dalam mazhab lain. Mazhab Syafi'i, 3 kali pergerakan yang besar ni, maknanya 1, 2, 3, batal. Berturut-turut. Tapi kalau 1, 2, kita stop. Kemudian gerak lagi 1, 2, dia kira ulang balik. Yang berturutan. Dia jangan berturutan. Dalam mazhab Syafi'i. Sebab kaedahnya, pergerakan banyak membatalkan solat. Cuma banyak tu ulama khilaf. Mazhab Syafi'i kata 3 kali. Tapi dalam mazhab lain, dia kata mengikut adat ataupun mengikut keadaan masyarakat. Sama ada banyak ataupun sedikit. Yang ketiga, pastikan dada tu sentiasa menghadap kiblat. Dia tak boleh ambil anak tu dalam keadaan dia berpaling. Anak dekat sini, dia pun berpaling. Ambil anak. Berpaling daripada kiblat tu tidak dibenarkan. Tapi kalau berpaling muka saja boleh. Tetapi hukumnya sekiranya tidak ada keperluan, hukumnya makruh. Yang ketiga, nanti kita akan tunjukkan praktikal. Yang keempat, mendukung dalam keadaan yang memerlukan saja. Anak tak cakap apa, menangis pun tak. Mereka dukung. Sayang punya anak ni. Dukung. Itu tak perlu. Kalau sekiranya tak perlu dukung anak, maka jangan dukung anak. Saya rasa Da'i ada pengalaman tu. Betul, saya ada pengalaman Ustaz. Sebab apa, dalam keadaan anak tu kalau tak didukung, dia bising dan dia nangis, mengganggu jemaah lain. Tapi kalau anak tak menangis, ada tak dukung? Tak ada lah. Tak ada Ustaz. Bagi dia mainan sikit. Mana tu sayang punya pasal. Kan? Tengok anak ni geram kan. Jadi yang tu yang keempat. Dalam memerlukan saja. Yang kelima, perlu dipastikan ketika mendukung tidak mengganggu jemaah lain. Kadang mengganggu jemaah lain tu ialah kita kadang solat bawa cucu, terpaksa bawa anak. Jadi jangan mengganggu jemaah-jemaah lain ni lah. Yang ni yang kita kena pastikan. Sebab tu ini antara kaedah yang disebutkan, dan ada satu kaedah yang saya nak sentuh yang sangat penting yang nanti kita akan tunjukkan praktikal juga, iaitu ma la yulaqi badanihi aw thawbih minan najasah la yadur bis salah. Apa-apa najis yang tidak bersentuhan dengan tubuh atau pakaian tidak menjejaskan sahnya solat. Yang ni nanti kita akan tunjukkan. Sekiranya kita solat, anak ni kita tahu dia dalam keadaan bernajis. Jadi dia duduk dekat sejadah kita. Adakah ia dah dikira bersambung dengan najis, ataupun kita menanggung najis, ataupun mungkin dalam keadaan kita ni orang kata batal solat kita. Jadi ini persoalan-persoalan yang nanti saya akan tunjukkan praktikal sekejap saja lagi. Dan inilah yang disebutkan syarat mendukung anak ketika dalam keadaan kita solat. Okey Ustaz, maknanya ini satu perkara yang mana menjadi penanda aras bagi kita, syarat untuk mendukung anak ketika solat Ustaz. Saya banyak perkara nak tanya kepada Ustaz tentang bagaimana 3 pergerakan berturut-turut Ustaz. Yelah, maklumlah bila kita dah dukung ni Ustaz, dia kalau kita duduk diam macam tu, dia berbunyi juga, terpaksa tepuk sikit kan, nak bagi dia tenang, baru dia diam kan. Boleh ke tak boleh? Selepas ini kita nak berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Ni maknya pergi mana Ustaz? Pergi shopping? Itulah mak dia pergi keluar. Pergi keluar. Jalan-jalan. Tak apalah elok dek ya. Lagi dek kita pergi shopping juga lepas ni. Okey, tapi sebelum tu Ustaz, ada sahabat kita ni, Mariani Yawaris, dia tanya, jika seorang ibu ataupun bapa sedang mendukung bayi sedang solat dan bayi tersebut membuang najis, adakah mereka perlu menghentikan solat dan boleh tak nak minta Ustaz untuk demokan macam mana solat semasa dukung bayi dalam apa jua keadaan anak tersebut? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Aiman, kepada Puan Mariani atas soalan. Seperti yang kita sebutkan tadi, bagaimana Nabi SAW ketika baginda memakai sandal, baginda solat, dan pada waktu itu di sandal baginda Rasulullah terdapat najis. Lalu dikhabarkan kepada baginda Nabi SAW, malaikat mengkhabarkan kepada Nabi, Nabi buka, kemudian Nabi sambung solat. Dan dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat pun buka. Kemudian Nabi tanya, kenapa kamu buka orang kata sandal? Kami melihat kamu wahai Rasulullah ketika mana dalam solat kamu buka. Kemudian Nabi memberitahu bahawa tadi dekat sandalku ada najis, lalu diberitahu oleh para malaikat, kemudian aku membukanya untuk meneruskan solat. Maka kata para alim ulama, difahami daripada situ, sekiranya ada najis pada badan kita yang mana kita baru perasan, contohlah kita tengah semayang khusyuk dekat bawah pokok, najis tahi burung, tinja burung kena dekat kita punya pakaian. Kalau sekiranya kita boleh buka dengan syarat yang kita sebutkan tadilah, jangan 3 kali pergerakan berturut-turut. 3 kali pergerakan berturut-turut inilah yang kebiasaannya dia akan menjadi sedikit kekeliruan. Ustaz, macam mana Ustaz 3 kali pergerakan? Dia jadi susah. Jadi kata ulama, kena ambil waktu sedikit. Maknanya kena buka 1, kita stop sebentar tu dah kira okey. Kemudian 2 kita buka. Jangan kita buka tu dengan 3 kali pergerakan berturut-turut sehingga dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin keadaan-keadaan tertentu, contohnya anak tu dalam keadaan nak jatuh, dalam keadaan yang kita perlu bergerak, maka ulama kata tidak jadi masalah. Dia dalam keadaan macam darurat lah. Sama juga. Dan contoh juga macam yang disebutkan oleh Puan Mariani tadi, kalau sekiranya kita tengah dukung anak ni buang najis. Jadi macam mana kita nak buat? Adakah kita nak batal solat kita? Ataupun kita boleh teruskan? Maka ada kita tunjukkan demo lah. Okay, kita tunjukkan demo ni. Ada anak ni. Bismillah. Tengah semayang. Ni sejadah. Kita pun angkat. Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram ni, mungkin kita tak boleh ambil 2. Kalau ambil 2, jatuh dia. Betul. Okay. Angkat tangan takbiratul ihram ni sunnah. Yang mana wajib? Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, itu wajib. Itulah masuk permulaan solat dan di situlah kita perlukan niat. Jadi kalau kita boleh angkat satu tangan saja, Allahu Akbar, tidak jadi masalah. Sama ada belah kanan ataupun belah kiri lah. Okay, tiba-tibalah dalam keadaan kita solat ni, kita tengah baca surah Al-Fatihah, kemudian tengah baca surah lepas daripada Al-Fatihah, anak ni dia buang air besar. Kita rasa dia pun tengah meneran. Jadi kita pula janganlah kita tekan perut dia. Buang air besar kan. Kita suruh. Kita tahu dah dia tengah buang air besar. Mungkin najis tu dah keluar. Jadi pada waktu itu kita kena letakkan anak. Macam mana kita nak letakkan anak? Kita pegang ni. Kita tunduk sikit, kita letakkan. Okey, kemudian kita naik, kita sambung terus solat kita. Teruskan solat. Jadi anak ni biarlah dia nak buang air besar. Selagi mana dia tak ganggu kita, biarkan dekat situ. Maka kita boleh teruskan solat. Jadi macam yang kita sebutkan tadi, dekat kaedah ni, kalau tengok kaedah ni tadi, kita boleh nampak. Dia kata apa? Apa-apa najis yang tidak bersentuhan dengan tubuh, maksudnya dengan tubuh atau pakaian, tidak menjejaskan sahnya solat. Jadi kalau anak ni, kalau perhatikan, tengok dia ada 2 pandangan ulama. Satu pandangan ulama kata kalau sekiranya sejadah ni bersentuhan dengan kita dan dia ada najis, kita pun tengah dalam keadaan solat, ada satu pandangan kata boleh membatalkan solat.
Tetapi ada pandangan ulama kata tidak batalkan solat dalam mazhab Syafi'i dan dalam kaedah fiqh mazhab Syafi'i. Sebab apa? Selagi mana dia tidak bersentuhan dengan kita ataupun pakaian kita, walaupun di hujung sejadah dia duduk macam ni kan. Kalau tengok perhatikan, dia duduk dekat sejadah ni. Saya tengah semayang sini. Dia tengah buang air besar. Saya rukuk, kena tak saya? Tak kena. Tak kena. Saya i'tidal, kena tak? Tak kena. Tak kena. Saya sujud. Contohlah saya sujud. Allahu Akbar. Kena tak? Tak kena, Ustaz. Tak kena. Maksudnya tak kena. Cuma ada ulama kata sekiranya dia dekat dengan kita, najis ni hampir, maka hukumnya makruh. Bukan mengatakan batal. Solat tidak batal. Satu pandangan. Sebab apa? Sebab tidak bersentuhan. Melainkan kalau kita ambil dia, kita pun tahu dia dalam keadaan najis, kita bagi dia duduk begini. Contoh, dia duduk dengan kita macam ni. Maka kalau sekiranya kita tahu dalam keadaan dia najis, kita pegang dia, kita tanggung dia, maka hukumnya solat kita itu batal. Disebabkan apa? Kita menanggung najis. Itu maksud menanggung najis. Ya, seperti mana soalan yang ditanyakan oleh Puan Mariani. Okey, maknanya kena segeralah, Ustaz. Betul. Bila kita tengok ada najis, cepat-cepat kita turunkan. Turunkan dalam keadaan jangan campak dia. Dalam keadaan kita turunkan dengan perlahan tadi, dengan niat jangan niat rukuk. Mana kita tengah baca Al-Fatihah, kemudian kita nak turun, kita turunkan. Kemudian kita sambung balik. Okey. Sebab mungkin Al-Fatihah kita tak habis. Jadi waktu itu kita jangan niat dalam keadaan kita nak rukuk. Sekiranya Al-Fatihah tak habis, kita rukuk. Maknanya tak apalah rukuk. Maknanya rukun tadi Al-Fatihah tu tak habis lagi. Tertinggal. Tak sah. Jadi kena hati-hati. Macam nampak ada kena sikit lah, Ustaz, kat sini. Dia ada kena najis tadi. sikit. Dia kena buka blazer, Ustaz. Kena buka blazer. Tapi yang paling penting tadi Ustaz sebut, iaitu jangan melebihi 3 pergerakan besar. Betul. Maknanya buka berhati-hati, jangan sampai kita terlebih pergerakan, batal pula dekat situ kan. Jadi maknanya inilah keindahan dalam agama kita, dapat kita meneruskan solat walau apa saja keadaan kita, Ustaz. Betul. Cuma Dai tadi ada tanya, kalau kita nak tepuk anak tu. Kalau tak tepuk nanti dia bunyilah, Ustaz. Kita contoh. Ni Nuha. Ni namanya Nuha. Masya Allah. Okay. Jadi bila kita keadaan, contohlah dalam keadaan dia menangis, kita mungkin nak buat macam ni. Adakah ini pergerakan yang besar? Maka tidak. Pergerakan besar adalah pergerakan kita yang besar ni. Melainkan kalau kita tepuk dia macam ni, yang tu. Kalau macam ni Ustaz, sikit je. Yang ni sedikit je. Tak apa, ni pergerakan kecil. Tetapi sekiranya kita buat berlebihan, ulama kata hukumnya makruh sebab boleh menghilangkan fokus. Dalam kadar keperluan saja. Sekiranya ada keperluan, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada keperluan, macam contohnya sekarang ni dia tak menangis, kita jangan dia tepuk je. Tak perlu. Dah kadang-kadang menjadi kebiasaan. Betul. Kan? Kita gosok macam tak perlu. Jadi dalam keadaan memerlukan, mungkin kita boleh buat. Tapi dalam keadaan tak memerlukan, maka tidak perlu kita buat. Dan mungkin ada orang kata, Ustaz, tadi kalau pegang ni dalam keadaan berdiri, okeylah. Rukuk, Ustaz, rukuk. Kan? Dalam keadaan rukuk tu bagaimana? Contoh, boleh saya tunjuk demo kan? Okey. Silakan, Ustaz. Bila kita pegang anak dalam sembahyang, baca Fatihah, kemudian kita baca surah, kemudian kita nak rukuk. Kita angkat, nak rukuk ni, angkat takbir ni sunnah, kita pun rukuk. Rukuk ni kita pegang belakang ni, takut jatuh kan? Kita pun rukuk. Allahu Akbar. Pegang lutut ni mungkin kita tak, ialah sebab kita nak pegang dia. Kalau kita pegang je ni kan jatuh. Kita lepas kan. Maka kita pegang dia macam ni, kita pun rukuk macam biasa. Walaupun tangan tidak kita pegang, kerana memegang tangan di situ sunnah. Okey. Sebab tu kita kena tahu yang mana rukun, yang mana sunnah. Rukuk itu rukun. Memegang tangan dekat lutut, kepala lutut kita itu sunnah. Jadi bila kita memegang anak, tak mampu untuk memegang kepala lutut, maka tidak jadi masalah. Sebab kita takut anak ni jatuh. Ataupun kalau kita boleh letakkan dia. Nak rukuk tu kita letakkan. Contohnya. Kita pun rukuk. Kan? Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Kita nak sujud mungkin tak boleh. Kalau boleh sujud, kita sujudlah. Allahu Akbar, ni sujud. Kalau kata tak mampu, kita boleh elak di sebelah kanan ataupun kiri. Alihkan. Contohnya,
Kita dah ni i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Mungkin sini kita takut terkena dia, kita ke kanan sikit. Jadi kalau dia dah diam, tak perlulah angkat lepas tu. Jadi kita sujud, kita duduk antara sujud, bila kita bangun tak perlu angkat, tak perlu angkat. Janganlah kejap lagi dia dah senyap kita pun angkat dia. Angkat ni macam yang kita sebut tadi, dalam keadaan dia memerlukan sahaja. Kalau tak perlu, maka tidak perlu angkat. Itulah kalau dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Maknanya Ustaz, kalau kita solat berjemaah lah kat surau ke kat masjid kan, maknanya eloknya duduk di tepi lah Ustaz. Betul. Takut dia macam orang yang sakit. Orang sakit. Orang yang naik kerusi roda tu. Kalau orang dalam kursi roda ni mungkin dia tak duduk tengah. Ulama sarankan duduk di ujung. Tapi kalau yang ada anak pun begitu juga, takut mengganggu kalau di tengah. Tadi yang Ustaz sebut pasal dodoi tadi kan. Tapi biasanya kalau dengan anak dia Ustaz, dengan dia didodoikan. Macam tu. Dia gerak sekali macam tu kan. Baru anak tidur. Macam tu boleh ke Ustaz? Itu pergerakan besar Ustaz Ya, itu pergerakan besar. Dia duduk dalam keadaan turhayam begini kan. Kan macam ni pula pusing. Jangan. Sebab tu kita kena tahu pergerakan besar ataupun kecil supaya tidak membatalkan solat kita. Okey Ustaz, sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan ni, boleh kita raikan Ustaz? Boleh, insya-Allah. Siti Anisangah, okey. Bagi bayi yang berumur 2 tahun ke atas, air kencingnya sudah dikira sebagai najis. Jika anak kita duduk di atas sejadah atau bersandar pada kita semasa solat, bagaimana keadaan ini perlu tangani? Apakah tindakan yang perlu diambil dalam situasi ini Ustaz? Tadi Ustaz dah sebut dia duduk kat sejadah tu, selagi dia tak bertemu, kira tak ada masalah. Tidak jadi masalah. Tapi ni dia kata bersandar ni Ustaz. Macam mana? Baik. Macam inilah keadaan dia. Okey, bayangkan saya tengah semayang ni. Okey. Terima kasih atas soalan daripada Siti Anisangah atas soalan. Sekiranya kita dalam keadaan solat, kita tahu anak kita dalam keadaan dia ada najis. Ni dalam keadaan kita ada najis. Kita solat ni. Maka sekiranya kita bersentuhan dengan dia, rukuk tak bersentuhan. Sekarang ni sentuh, tak sentuh. Tak. Kita pun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tak bersentuh lagi. Sujud ni kita bersentuh, Allahu akbar, kita bersentuh macam ni. Maknanya kita berpegang, ada bersentuhan dengan dia. Maka kata para alim ulama, adakah dikira dia sebagai menanggung najis ataupun tidak? Okey, ini persoalan yang kita kena kupaskan. Maksud menanggung najis itu, menanggung najis ni maksudnya kita tanggung dia. Ni kita tanggung, ni kita pegang, ni tanggung. Ni namanya tanggung. Ni namanya tanggung najis. Kalau dalam keadaan duduk, dia duduk atas peha kita. Dia bersandar tak apa. Ini maknanya menanggung najis. Tapi kalau dalam keadaan kita solat, okey, pegang kaki babah. Macam tu. Ulama kata ini menanggung tak? Oh, ini bukan menanggung ni Ustaz. Ni mengena. Dia berkena dengan kita. Sebab tu ada para alim ulama kata najis tu dah bersambung dengan kita. Itulah yang disebutkan boleh membatalkan solat. Kan kita sebutkan tadi ada 2 pandangan. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, kalau sekiranya najis ni dia bersentuhan dengan kita begini, maksudnya kita bersambung dengan dia, maka kita dah disebut sebagai bersentuhan dengan najis, maka hukumnya solat kita batal. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa ini kita tak menanggung. Tapi kata ulama, untuk keluar daripada masalah itu, sekiranya dia tengah dalam keadaan pegang kaki kita, contohlah dia ada najis, kita kena ketepikan dia. Tolak dia pelan-pelan macam tu. So dia ke tepi tu, maka kita teruskan solat. Jadi biar dia duduk situ lah. Dia duduk dalam keadaan situ. Maknanya kalau nak tolak pelan-pelan ke belakang macam tu. So dia pergi ke belakang sikit dan kemudian kita teruskan solat. Dan sekiranya dia duduk dekat sejadah kita macam tadilah, sejadah kita kat depan yang tak bersambung dengan kita, maka dia kembali kepada dua hukum. Ada yang kata batal dalam mazhab Syafi'i, kedua-duanya. Ada yang kata tidak batal. Maka kalau sekiranya kita solat, anak tu duduk sini contohlah. Duduk sini Noha. Okey, dia duduk sini. Okey, dia dalam keadaan duduk sini, kita solat. Okey. Dia memang ada najis. Sejadah satu. Nampak? Sejadah satu. Selagi mana kita tak menyentuh dia, ataupun dia tak duduk atas kita, maka dalam ruang solat kita, sebab yang tidak perlu ada najis itu pada tempat yang kita nak sujud. Tempat nak sujud. Ni, tempat sujud kita ni jangan ada najis. Najis di sini, itu tidak jadi masalah. Maka solat kita tetap sah. Tu keadaan Ustaz Betul. Dia bukan
Batal. Dia Batal. bukan gitu. Maknanya kalau dia tersentuh tu cepat-cepat kita alihkan. Kita alihkan, kita tolak dengan perlahan dan kita boleh teruskan. Okey, baik Ustaz. Sahabat kita ni ada satu soalan ni. Makin banyak pula soalan ni Ustaz tentang anak ni kan. Mungkin ni mak-mak yang ada kat rumah ni lah kan. Ustaz, bagaimana hukumnya jika bayi berumur di bawah 2 tahun sering mengeluarkan air liur ketika didukung dan air tersebut terkena pakaian kita, adakah air liur bayi tersebut dianggap najis ataupun tidak? Ni mungkin yang dia dah baru lepas menyusu ni, kita dukung, wah dia keluar kan. Macam mana tu Ustaz? Baik, dia kena tengok pada dua keadaan. Sekiranya dia muntah, tu muntah, maknanya dia jeluak, dia sebut kan, dia muntah balik susu tu. Baik, dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab-mazhab yang lain, muntah ini terhasil daripada perut. Maknanya daripada perut kemudian dia keluar, itu merupakan najis mutawasitah, najis pertengahan. Sekiranya kena pada pakaian kita ataupun tempat yang mungkin sukar untuk kita nak lepaskan, maka waktu itu solat kita tidak sah sebab najis. Tetapi soalan daripada Puan Nasihah ni adalah berkaitan tentang air liur. Mungkin dia baru nak tumbuh gigi kan, jadi air liur menitik-nitik. Air liur ini bukan daripada najis. Kalau air liur yang keluar kan, dia tak najis. Yang najis itu air liur yang keluar daripada perut. Contoh air liur basi yang masam ni, yang duduk ni, ada datang daripada perut ni, yang itu najis. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan air liur yang keluar, kadang-kadang kita duduk kan, baca surah, terkeluar air liur kadang. Jangan kata budak kita ni terpecik-pecik air liur. Jadi waktu itu adakah tempat kita ataupun pakaian kita ataupun mulut kita tu najis, ataupun macam yang disebutkan kanak-kanak tadi, bayi tadi mungkin kena air liur di pakaian kita, kena telekung, maka ia bukanlah air liur daripada perut, dia adalah air liur daripada mulut, maka hukumnya solatnya sah dan tidak najis. Cuma mungkin kita tak selesa lah air liur dia, kebersihan mungkin kita nampak ia tak bersih kan, mungkin kita nampak tak bersih, tapi tak semestinya yang tak bersih itu najis. Tetapi yang pastinya najis itu mesti confirm tak bersih. Jadi kita kena faham mana yang bersih dan mana yang najis. Okey Ustaz, kita bukan apa Ustaz, bila kita mendukung anak ni, benda yang paling kita takutkan adalah pergerakan. Takut terlebih pergerakan ke, nak meletak anak ke kan, waktu kita ambil dia balik tu ke kan. Jadi sahabat kita ni Haris Saiful je nak tanya, adakah menunggu anak ketika solat dibenarkan jika melibatkan pergerakan besar dalam solat, termasuk situasi anak tarik kain ayahnya ataupun telekung ibunya masa solat sebab nak pergi buang air. Ni macam jadi ni Ustaz. Terima kasih daripada Cik Arif kan. Ni soalan-soalan kadang-kadang dia di luar jangkaan kita. Kan orang nak tarik, tuan tu tarik da'i punya seluar lah kata. Nak dia tarik. Kalau sekiranya dia tarik kita dan pergerakan kita itu bukanlah pergerakan yang disengajakan. Contoh, kadang-kadang anak ni tarik kuat, minta maaf da'i, tarik kuat sikit. Da'i tengah semayang, buat semayang. Tarik tu dia kuat sehingga menyebabkan dia ke sini sedikit. Betul lah. Ke sana sikit, bergerak tanpa dilakukan dengan sengaja. Adakah solatnya batal? Maka kata ulama tidak. Sebab apa? Sebab dia pergerakan yang tidak disengajakan. Macam juga orang yang ketika dalam solat tiba-tiba auratnya tersingkap. Bila terdedah aurat yang bukan disengajakan, maka solatnya batal ataupun tidak? Jawapannya tidak batal sekiranya tidak disengajakan. Tapi kalau sekiranya sengaja, pergerakannya melebihi 3 kali pergerakan berturut-turut, maka waktu itu batal. Ataupun mungkin dia berpaling, dia tarik-tarik tu berpaling dada tu ke arah lain, bukan arah kiblat. Anak tu pula jenis gym, contoh. Tarik tu berpaling macam tu. Contohlah berpaling daripada arah kiblat yang bukan disengajakan. Maka dia kena cepat-cepat arahkan kembali ke arah kiblat. Tapi sekiranya dia sengaja, kan, buat isyarat pula macam tu. Contohnya. Sekejap. Sengaja dia berpaling, maka itulah yang membatalkan. Benda yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Tetapi benda yang sengaja dilakukan, tengah-tengah solat, saja je pergi lucutkan kain. Contoh, kan, biar sejuk dia kata. Jadi batal atau tidak? Jawapannya batal. Sebab sengaja. Tapi kalau tak sengaja, tak apa.
Oh, cemas juga tu Ustaz kalau tarik kain Ustaz ya. Tapi biasa ini keadaan yang berlaku sebab kadang-kadang bila tengah sujud ke sebagainya, anak kita naik ke atas belakang kita dan menyebabkan pergerakan kita itu sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita kena cepat-cepat betulkan keadaan supaya tidak berlaku orang kata apa kiblat kita, dada kita teralih dan sebagainya. Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan sebab saya ada satu cerita ni Ustaz. Isteri saya kena halau daripada dewan solat Ustaz sebab bawa bayi. Lepas ni lah kita cerita. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Inilah Akademi Al-Bayan. Sekarang ini saya berada di tapak pembangunan Akademi Al-Bayan. Inilah Masjid Tiga Budaya, menggabungkan budaya Melayu, Cina dan India. Falsafahnya, ketika mana mereka memasuki ruangan solat, mereka akan menyembah Allah yang Maha Esa. Marilah sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan bagi melahirkan para dai mu'alaf untuk mereka berjuang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini peluang yang sangat besar untuk kita buat saham akhirat dengan kita membeli dan mewakafkan tanah 1 kaki persegi RM100. Ayo sama-sama kita memperbanyakkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Semoga ia menjadi saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Baik Ustaz, saya dimaklumkan bahawa Ustaz sedang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia. Boleh Ustaz kongsikan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dai Aiman, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat, para dermawan, mereka yang nak berjuang untuk mengembangkan dakwah Islam. Inilah peluangnya dan inilah masanya untuk sama-sama kita mewujudkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf yang pertama di Malaysia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk kita melahirkan para dai mu'alaf. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, mungkin kita dah sentiasa dengar kempen ni, tetapi peluang itu inilah saatnya, inilah ketikanya untuk kita sama-sama kita memberikan sokongan, sama ada dengan bentuk doa, bentuk kita sampaikan kepada orang lain, ataupun dalam keadaan kita menyumbang, ataupun dalam apa juga keadaan yang boleh kita memberikan yang terbaik bagi melahirkan para dai mu'alaf. Mari sama-sama kita meletakkan cap jari kita, tanda kita ingin mengembangkan dan meneruskan perjuangan yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan sedang usaha untuk membina, dan kerja-kerja pembinaan tu sedang dijalankan seperti mana yang tuan-tuan dapat saksikan sekarang ni. Dan alhamdulillah ada penambahan dan kita telah mencapai hampir 45%, dan target kita tahun hadapan bulan 7 kita siap untuk fasa yang pertama. Dan ini kalau kita tengok ruangan yang ada dan di belakangnya juga, dia adalah ruangan solat. Maknanya kita namakan tempat tiga budaya. Kita ada pintu budaya Melayu, pintu budaya Cina, pintu budaya India. Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah bagi memastikan mereka yang masuk dalam agama Islam tidak meninggalkan budaya mereka. Ruangan solat itu, pintu yang nak masuk dalam ruangan solat itu pun ada kebudayaan mereka. Cuma bila mereka masuk, mereka menyembah Allah yang Maha Esa. Dan kita dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan. Setiap 6 bulan, Majlis Agama akan minta diaudit. Dan barulah dikeluarkan surat kelulusan yang berikutnya. Setiap 6 bulan dibuat begitulah. Kemudian kita dapat sokongan daripada Kerajaan Negeri Melaka. Alhamdulillah Ketua Menteri Melaka sentiasa memberikan sokongan dan dibertanyakan tentang perkembangan Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Begitu juga kita mendapat kelulusan daripada Majlis Pembandaran Alor Gajah. Bangunan tadi tu disemak oleh 16 jabatan. Maknanya 16 jabatan daripada TNB-nya, sistem air peparitan, semualah. Dia tengok untuk nak memastikan kelancaran. Dan bila kita masuk untuk mendapatkan kelulusan ni, dia ada syarat-syaratnya. Dan ada beberapa syarat yang kita kena comply. Kita kena, orang kata, pastikan syarat itu dipatuhi.
Kerana itu untuk memberikan orang kata yang terbaik, kita kena beli beberapa ekar tanah lagi untuk memastikan infra ni mencukupi. Sebab kita nak jadikan dia pusat untuk rujukan, pusat untuk berdakwah, melahirkan para da'i mu'alaf, dan kita buka peluang yang sangat besar sekarang ini untuk pembelian tanah kemudian mewakafkan ke Pertubuhan Akademi Al-Bayan dengan kos RM100 untuk satu kaki persegi. Maksudnya pembelian tanah dan juga pembangunan. Jadi sebab tu mari sama-sama kita rebut ni peluang ni. Sebab tanah ni yang ramai orang cari. Ustaz, saya nak wakaf tanah. Kenapa? Kerana bumi akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti, bila bumi ni digoncangkan, mereka akan menjadi saksi. Ya Allah, akulah yang telah disumbangkan, diwakafkan ke Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Jadi untuk mendapatkan info, untuk nak menyokong ataupun untuk memberi sumbangan subuh, hari Jumaat, hari ini dan bila-bila hari nak sumbang ke tabung Pembangunan Akademi Al-Bayan, boleh pergi ke website kita www.akademialbayan.com ataupun scan QR code yang tertera, ataupun pergi ke website. Boleh juga tengok di website ni sumbangan di sana untuk mingguan, harian ataupun bulanan, dan juga boleh pergi ke tapak. Sekiranya mereka nak pergi melihat sendiri, boleh pergi ke tapak untuk berikan sumbangan seperti mana nombor yang tertera. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan info boleh join WhatsApp channel Dr. HD Fiqh Practical Akademi Al-Bayan. Situ kita akan buat video-video untuk praktikal. Kita akan bagi info-info yang menarik, poster untuk kaedah-kaedah yang macam tadi kita sebut, syarat mendukung anak, semua kita akan buat poster dan kita akan postkan di sana dengan HD lah, dalam bentuk HD. Jadi segala info ni boleh kita dapat melalui pelbagai saluran. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, inilah peluangnya kita nak melahirkan para da'i mu'alaf. Bayangkan mereka ni keluar berdakwah di jalan Allah, ada hamba Allah yang masuk Islam. Kita yang memberi sumbangan mendapat pahala mengislamkan orang. Hasil daripada kompleks itu tadi. Kemudian anak-anak mu'alaf ni ataupun sahabat-sahabat mu'alaf, mereka belajar. Seperti kain putih yang baru dicorakkan, mereka belajar Quran, solat. Setiap kali mereka melakukan ibadah, kita dapat tak saham? Dapat. Sebab apa? Sebab di situlah mereka belajar, mereka dibimbing dan sebagainya. Jadi ayo sama-sama kita meneruskan perjuangan yang diperjuangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak mampu untuk melakukan seorang diri, saya perlukan ibu-ibu, ayah-ayah. Itulah Pertubuhan Akademi Al-Bayan, satu agama pelbagai bangsa. Masya Allah Ustaz. Jom kita ambil peluang ni untuk kita rebut pahala. Mungkin kita tak boleh jadi seperti mana mereka yang menjadi pendakwah di luar sana, tapi kita boleh menyumbang, menjadi salah seorang daripada penyumbang. Baik Ustaz, tadi ada satu soalan lah yang saya tinggalkan kepada Al-Fadhil Ustaz, yang mana isteri saya dia kena halau Ustaz daripada masjid. Kata makcik tu, dia kata kalau dah bawa budak kecil tu semayang kat luar je lah, kacau kita orang ni yang tua-tua ni nak solat. Jadi sebab salah pula kat situ Ustaz. Kita ni nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau, tapi bila pergi ke surau jadi begitu pula. Baik solat je lah kat rumah, kan senang. Bagaimana ni Ustaz keadaan macam ni? Kita kena faham bahawa seperti mana dalam hadis tadi, Nabi SAW juga mendukung Umamah. Hasan dan Husin juga dibawa ketika mana Nabi dalam keadaan solat. Sebab tu ibu ataupun ayah yang membawa, pastikan anak ini dia berkelayakan untuk sampai ke masjid ataupun surau supaya tidak mengganggu jemaah. Dan bila ada anak yang dibawa, kita juga perlu membantulah, membantu bersama-sama, dan juga kita kena pastikan yang anak kita tidak mengganggu orang lain. Dan kalau sekiranya dia bawa memang tak ganggu pun, tak perlu pun kita asingkan. Sebab tu kita kena ada ilmu. Dan khususnya pada pagi ni kita dah dapat satu ilmu yang memberi manfaat. Kita dah faham, oh tidak jadi masalah. Yang penting tidak ada najis pada anak tu, dan anak tu tidak mengganggu jemaah-jemaah yang lain. Jadi kita yang duduk dalam keadaan ni tidak jadi masalah. Dan tadi kalau anak saya yang Nuha tadi dibawa juga, orang siap bagi dia duit setiap kali pergi dapat duit. Jadi itulah yang kita kena faham. Maklumlah anak pun comel Ustaz. Kalau jenis macam Nuha tu memang Tok Imam pun suka, sebab baik je orangnya kan. Tapi kalau setengah tu Ustaz, atas-atas Tok Imam pun dipanjatnya Ustaz. Okey baik Ustaz, kita dah tamat dari TV3, tapi jangan ke mana-mana. Banyak lagi isu yang kita akan bincangkan selepas ini berkaitan dengan mendukung anak ketika solat. Kita dah tamat dari TV3, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9
Berehat seketika, tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Rapatkan saf. Islam. Kita pergi solat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Atta, nane onge bomba nisbandata. எனக்கு புரியுது. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kepada para penonton sekalian, terus bersama dengan kita bagi membincangkan topik berkaitan dengan mendukung anak ketika solat. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya yang nak menghubungi kita, boleh call nombor telefon yang tertera di kaca TV anda. Dan kita nak sambung lagi Ustaz perbincangan berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu mendukung anak ketika solat, iaitu bersama dengan Al-Ali. Adakah mendukung anak ketika solat sesuai dilakukan ketika solat berseorangan sahaja? Apakah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan terhadap anak yang hendak didukung sebelum solat? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Ali atas soalan. Dua soalan. Satu, adakah mendukung anak ni hanya dalam keadaan solat bersendirian? Yang kedua, persiapan yang perlu dilakukan terhadap anak yang hendak didukung sebelum solat. Maka jawapannya Dr. Iman, kalau kita lihat daripada kisah Nabi SAW itu, Nabi solat sendiri ke Nabi solat berjemaah? Bersama-sama Dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mana Hasan Husin naik di belakang baginda Rasulullah, sahabat ni intai sebab lama sangat sujud ni, lama sangat sampai takut terjadi sesuatu pada baginda Nabi SAW. Maknanya riwayat itu Nabi solat dalam keadaan berjemaah. Begitu juga dengan Umamah. Sebab tu kata para alim ulama, kalau sekiranya berjemaah, kita contohlah kita terpaksa bawa, kadang-kadang yalah anak ni tak ada orang nak jaga dan sebagainya, nak pergi nak dengar kuliah, terpaksa bawa, jadi kita kena fahamlah dibawa. Maka kalau sekiranya ada keperluan untuk mendukung, ada keperluan untuk nak gendong ataupun nak berhimpitan dengan kita, maka tidak jadi masalah sama ada bersendirian ataupun berjemaah. Cuma persediaan bagaimana, pastikan anak ni dalam keadaan bersih. Jangan dia menanggung najis. Maksudnya ada najis di pampersnya, minta maaf lah. Kalau yang dah dewasa ni senang. Kan kalau dia nak buang air kecil ke air besar ke, mungkin kalau yang dah boleh pergi sendiri, dia pergi sendiri. Tapi kalau yang tak boleh ni, mungkin kita boleh uruskan. Kita pun tahu basah ke tak basah. Tapi yang pakai pampers ni, inilah yang kena berhati-hati. Dalam keadaan ulama' kata, kalau kita dah bersihkan dekat rumah, contohnya dah bersih dekat rumah, memang dah elok, ataupun dekat masjid tu mungkin kita dah bersihkan, dah memang wangi lah kita kata. Kemudian kita pun nak bawa dia. Dalam keadaan itu, kita tak tahu pun najis tu keluar, kita anggap dia sebagai dia dalam keadaan suci. Kan? Melainkan ada tanda-tanda yang memang dia telah buang air kecil ataupun air besar, maka kaedah dia macam yang kita sebutkan tadilah, jangan kita tanggung dia. Dalam keadaan kita tengah semayang, dia dah ada najis, maka waktu itulah kita jangan tanggung, sebab menanggung najis ini boleh membatalkan solat. Jadi jangan tanggung. Tapi kalau dia pegang kaki kita ke, kita jauhkan sedikit daripada dia. Kalau dalam keadaan solat pun boleh je kita ni, kalau dia datang dekat, tolaklah. Maknanya jangan sampai dia duduk dengan kita, maknanya kita menanggung dia. Walaupun ada pandangan ulama, kalau dia pegang betis kita, dia tak panjat atas kita, dia pegang saja. Maka ada ulama kata tidak membatalkan solat. Ada pandangan, ada yang kata membatalkan. Apa-apa pun tengok pada keadaan dan situasi. Kita tak boleh bagi hukum ni ini saja, tak. Dia tengok keadaan. Kadang-kadang boleh jadi pegang tu dan menyukarkan kita.
Jadi kita anggaplah dia pandangan yang kita pakai itu tidak membatalkan. Ya. Tidak jadi masalah kerana kedua-duanya adalah merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Adapun persediaan ni macam yang kita sebut tadi, pastikan dia tidak mengganggu jemaah lain, pastikan najis yang tadi itu dah dibersihkan, kemudian hanya diperlukan ketika mendukung saja kita kena dukung, tak perlu dia duduk dalam keadaan senyap, maka biarkanlah. Itulah antara yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan yang penting, kalau sekiranya tak perlu bawa, anak tu mungkin masih kecil lagi, sebab ulama membahaskan nak bawa ni biarlah yang mumayyiz, yang dah pandai, yang dah cerdik. Kalau nak ajar ni, sebab Nabi suruh ajar anak pada umur 7 tahun dan 10 tahun kalau tak solat juga, baru dalam keadaan kita kena rotan dia. Tapi dalam keadaan mungkin kecil, tak sesuai, maka ada orang yang boleh jaga, maka berikan kepada penjaga. Tapi kalau ialah kadang-kadang kita balik ke kampung, kan, kita singgah ke R&R dan sebagainya, terpaksa lah ngendong anak tu kan. Jadi terpaksa. Jadi itulah keadaannya Ustaz. Kalau macam saya akan tukar pamper dia siap-siap. Betul. Kan, baru bawa dia pergi solat lah. Kisah ada sahabat kita ni ada nak tanya soalan, boleh kita raikan Ustaz? Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Saya Najib Azlin dari Beranang. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya macam ni. Kita sembahyang jemaah. Lepas tu dalam sembahyang jemaah kita tu tak ada jemaah wanita yang bawa anak. Lepas tu anak dia duduk belakang mak dia. Sama kita tengok. Lepas tu bolehkah kita Ustaz ambil anak tu? Alihkan anak tu? Itu soalan saya. Kita daripada Azlin Sufian daripada Beranang ni Ustaz. Beranang. Ni masalah makcik-makcik dekat surau lah ni Ustaz. Tiba ada anak tu dan bagaimana kita anak duduk belakang mak dia dan kita ni nak solat kat belakang. Macam mana kita nak alihkan anak dia ke ataupun bagaimana Ustaz? Baik. Ni mungkin ialah soalan yang mana anak ni mungkin dia dah duduk belakang mak dia, kita nak sujud nanti susah. Sebab tu kita sebutkan sekiranya anak ni tidak jadi masalah, dia macam barang jugalah. Bila kita letakkan barang di atas, kalau sekiranya kita nak sujud, takkan nak sujud atas barang, maka kita boleh tolak dia ke tepi, mengikut keadaan. Maka benda tu fleksibel. Katakan kalau kita pegang anak dia nak alihkan, menangis pula anak tu. Kan tak sesuai pula. Jadi kita kena tengok keadaan. Sekiranya kita nak solat, anak tu memang duduk belakang, mungkinlah belakang tempat kita nak solat. Kita solat je seperti biasa. Kejap lagi kita nak rukuk, tak kena dia, tak apa. Nak sujud, kejap lagi kita tolak alihkan dia tepi saja. Kena ada sifat kerahmatan. Sebab tu innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah meletakkan ihsan ni kepada semua perkara. Jadi ihsan kepada anak, ihsan kepada orang yang mungkin kejap lagi menangis, dah pula dia pula sudah anakku menangis pula. Jadi para jemaah dia kena tengok keadaan-keadaan. Dia jangan ada rasa cucu dia je dia bawa, cucu aku pun nak bawa cucu juga. Jadi mungkin dalam keadaan dia macam saya sebut, tak ada orang nak jaga mungkin. Jadi kita sama-sama pakat membantu. Sekiranya tak perlu untuk diketepikan, biarkan. Sebab apa? Sebab itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak sujud mungkin mengganggu. Kalau kita boleh mengesot dia semua, kita ke tepi sikit, kita ke tepilah sikit. Kalau kita perlukan ke depan sikit, ke depan sikit. Kalau kena belakang sikit, mungkin mengganggu orang belakang. Orang belakang pun faham jugalah. Jadi belakang pakat-pakatlah, jangan tengok ni sejadah aku, ni tempat aku. Maknanya kita ni cubit peha kanan, peha kiri pun terasa. Kalau orang tu susah, kita pun susah juga. Jadi kalau katakan perlu tolak sedikit, tolak tu maksudnya alihkan sedikit, bukan tolak kuat. Alihkan sedikit, maka kita alihkan. Kalau tak perlu, maka teruskan supaya anak ni tadi duduk dalam keadaan aman, duduk dalam keadaan selamat dan dia tidak rasa diganggu. Tapi kalau sekiranya perlu untuk dialihkan, mungkin kita tolak dia ke depan dekat mak dia sikit, takut hilang ke apa ke, maka tidak jadi masalah kata ulama, mengikut keadaan kesesuaian yang pastinya macam syarat-syarat yang kita sebutkan tadi perlu kita ikut. Kalau anak tu ada najis, barulah kita menghukumi dia sebagai najis. Mungkin kita tak boleh nak bersentuhan secara langsung lah. Seperti yang kita bahaskan dalam praktikal tadi. Kita takut juga keadaan bila mana anak kita yang kita bawa tu Ustaz, kita dokong ni bukan sebab apa. Sebab takut anak kita tu merangkak ke sana ke sini, manjat tok imam dan sebagainya kan. Jadi sebab tu sahabat kita ni Mas Nizar ni dia tanya, Ustaz, kanak-kanak kecil yang pakai pampers yang dibawa
ke masjid, waktu sedang solat kanak-kanak sebut menyentuh para jemaah lain. Adakah perlu yakin saja dengan kanak-kanak itu bersih? Mohon pencerahan Puan Ustaz. Baik, ada satu kaedah yang disebutkan oleh para alim ulama tentang najis ini. Kaedah ni sentiasa saya ulang-ulang. Dia kata al-aslu fil asya' taharah. Asal kepada sesuatu bersih hatta tatahaqqaq najasah. Lock kaedah fiqh tu, sehingga kita pastikan ada najis. Maka budak ni asal dia apa? Bersih. Sehinggalah kita pastikan ada najis. Macam tu juga dengan keadaan kita. Sebab tu Nabi SAW dia kata, kalau kita solat, kan kita rasa keluar angin ke tak? Nabi suruh kita pastikan hatta tajidar rih, sehingga kamu rasa rih tu ada bau ataupun saut. Prod macam tu, barulah batal. Tapi rasa-rasa ni dia jangan rasa. Itulah yang menyebabkan syaitan suka. Maka pemotong bagi penyakit was-was. Sebab saya pun baru ni pun jawab soalan dekat media sosial. Ramai masalah was-was ni, memang sangat ramai. Saya ada masalah was-was. Jadi kena potong, kena belajar dan kena ajar diri kita. Jangan kita sangkakan, oh ni najis, anak ni najis. Tidak. Selagi mana kita tak pastikan dia ada najis, maka waktu tu orang kata tidak jadi masalah. Tapi contoh katakanlah kita tengah semayang, tiba-tiba anak tu kita rasa bersih, kan, dia pun duduk atas kita lah, apalah semua, kita pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok, ya Allah, memang najis. Memang najis. Jadi macam mana Ustaz, solat saya ni Ustaz, dia dah bersentuh. Jangan kita marah. Semayang semula, kan. Jadi pahala tadi Ustaz, kan dapat pahala berlipat kali ganda. Sebab bila kita menanggung najis, maksud menanggung najis solat kita tidak sah, kan kita sebutkan tadi. Kalau sekiranya anak tu kita tanggung dalam keadaan solat, waktu solat, mungkin dalam waktu solat tu kita tanggung. Macam inilah yang disebutkan oleh para alim lah. Maka lepas solat tu kita pasti, oh tadi aku tanggung najis, maka dia kena solat semula. Jadi solat semula ni macam kita rasa, alah Ustaz payahlah, susahlah nak kena solat semula. Jangan, itu merupakan satu kaedah. Maka kita dah tahu, maka waktu itu kita kena solat semula dan pahala tadi akan dapat juga. Itu saja yang disebutkan. Masya-Allah. Tapi jangan dicari-cari pula. Ada pergi selaknya pampers budak. Jangan cari. Maknanya kalau kita tak ada, dah selesai. Tak perlu nak cari ni kencing ke basah, siap buat test lagi. Tak perlu. Maknanya kita asal pada sesuatu tu bersih sehingga kita pastikan najis, maka tak perlu kita buka-buka dan selak. Selagi mana tidak ada bukti dan sebagainya. Tapi yelah Ustaz, benda dah jadi. Kadang-kadang anak kita tu bila kita bawa tu sampai rakaat kedua, time tu pula dia weh. Alamak, ada 2 rakaat lagi ni, anak aku dah nangis ni. Jadi Ustaz, sebagai imam kat depan tu kan, bagaimana mungkin timbang rasa daripada imam tu, dia pula baru mula Baqarah ni Ustaz kan. Jadi selepas ini boleh kita tuntaskan. Jangan ke mana-mana, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bagi membincangkan topik mendokong anak ketika solat. Baik Ustaz, yalah benda dah jadi. Kadang-kadang waktu kita baru start nak solat ni, baru 2 rakaat, tiba-tiba anak kita menangis, wah kan. Alamak, anak siapa tu lah kan. Anak tu imam pula tu Ustaz. Jadi macam mana keadaan imam tu sendiri Ustaz? Mungkin dalam kita nak meraihkan jemaah-jemaah yang lain, takut terganggu, hilang khusyuk, atuk tu lah, baru nak khusyuk, hilang pula surah tu. Jadi bagaimana Ustaz? Dia kata nasib baik anak ustaz, dia kata, ataupun anak imam, dia kata. Bukan anak imam, siap dia kata. Siap. Ada terdapat satu hadis Nabi SAW, dan keadaan ini pernah berlaku pada waktu zaman baginda Nabi SAW, sehingga diriwayatkan bahawa Nabi SAW baru nak mendirikan solat, maknanya sedang melakukan solat berjemaah. Kata Nabi SAW, wa uridu an utawwala fiha, dan aku ingin memanjangkan solat itu. Maknanya niat Nabi semayang, dan tengah semayang Nabi nak panjangkan. Fa asma'ul albuka as-sabi, dan pada ketika itu aku mendengar bayi. Ni Nabi sebut dalam hadis, Nabi mendengar bayi sedang menangis. Maka Nabi memendekkan, Nabi meringkaskan. Sebab tu imam dia kena ada ilmu ni.
Kan? Dia jangan bantai lagi panjang. Bila dengar anak merengek, contohnya merengek yang mungkin kalau rengek ni tak apa, tapi menangis tu macam kena histeria contohlah. Kan? Oh, panggil nama mama dia ke, baba dia ke ataupun ni. Mungkin waktu tu dalam keadaan anak tu takut ke, dalam keadaan mungkin kita tak tahu. Maka ketika itu kita boleh pendekkan berdasarkan hadis baginda Nabi dan memendekkan rukuk kita, sujud kita. Maknanya perbuatan tu diringkaskan, bukanlah kita skip. Jangan memanjangkan. Itu kata para alim ulama menandakan bagaimana Nabi meraihkan dan merahmati kanak-kanak yang ada. Kan itu dalil ini seperti mana yang ditanyakan tadi, kalau sekiranya macam dai sebutkan tadi, kalau dah menangis so anak tu menangis. Kalau kita rasa anak tu menangis kejap je, tak apalah. Tapi kalau dah lama, maka kita pendekkan daripada nak baca surah Al-Baqarah tadi, bacalah surah Inna A'tainakal Kautsar. Jadi pendek. Dan akhirnya mak dia pun orang kata bolehlah pergi tengok apa yang anak ni. Ataupun mungkin keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan anak tu mungkin dalam keadaan sakit ke, kita tak tahu kan. Jadi mak ni janganlah biarkan. Kalau memerlukan dia perlu batalkan solat, contohlah disebabkan kemudaratan, maka waktu tu dia kena batalkan supaya orang lain teruskan solat dan dia tenangkan anak dia. Mungkin biasanya mak-mak ni solat waktu anak dah tidur. Betul. Tak apa, anak tidur okey lah tu kan. Tiba-tiba Ustaz angkat takbir, wah, ada baru bangun daripada tidur. Lepas tu Ustaz, kita takut bukan apa, takut jatuh pada katil kan. Jadi sahabat kita Rosdin Samah ni, soalannya sekiranya ada keperluan mendesak pada anak yang ada berhampiran dengan kita yang sedang solat yang memerlukan tindakan segera Ustaz. Macam tadilah, takut jatuh katil ke, ataupun dia keluar daripada bilik, dia pergi ke dapur, tiba-tiba dia nangis ke kan. Bolehkah kita ambil anak tersebut lalu mendukungnya tanpa membatalkan solat, ataupun batalkan je lah, ambil anak tersebut? Bagaimana Ustaz? Boleh dalam keadaan tertentu dalam mazhab Syafi'i, sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i dan meraihkan pandangan mazhab-mazhab yang lain. Kata ulama, sekiranya kita kena faham pergerakan banyak ni, dia termasuk dalam pergerakan banyak. Pergerakan banyak, ulama sepakat batal solat. Tetapi ulama ni khilaf dia dekat mana? Banyak tu berapa banyak? 3 kali pergerakan kah? Ataupun banyak tu mengikut pergantungan kepada situasi ke? Ini benda yang ulama khilaf. Jadi kita juga bergantung kepada keadaan. Sekiranya kita memerlukan, ialah benda biasa, 3 pergerakan tu dalam mazhab Syafi'i. Tetapi kalau sekiranya dalam keadaan darurat, dalam keadaan perlu, dalam keadaan spontan, anak tu nak jatuh katil, kan kita bergerak 1, 2, anak tu gedegang dah jatuh habis dah. Kan? Mungkin waktu tu kita boleh meraihkan pandangan yang di luar daripada mazhab Syafi'i ketika mana ada darurat, ada orang kata benda yang perlu disegerakan. Ataupun sekiranya kita rasa tak boleh ni, kita boleh batalkan solat, sebab ada di dalam ayat Al-Quran yang mana Allah kata la tubtilu a'malakum, membatalkan amalan ni tidak dibenarkan, melainkan sekiranya ada keperluan-keperluan yang mendesak. Contohnya tiba-tiba kita tengah semayang dekat hiking lah, ular kobra macam ni. Nak 1, 2, mungkin kita pun kena patuk contohlah. Ataupun kalau jengking mungkin datang dekat kita kan, waktu tu mungkin dalam keadaan kita pun takut, kita boleh dalam keadaan membatalkan solat. Dan itu tidak jadi masalah kata para alim ulama disebabkan satu keperluan. Macamlah tadi yang ditanya oleh Encik Rosdin Samah, kalau sekiranya ada keperluan yang mendesak, maka waktu itu dia sama ada dia boleh bergerak. Kalau terlalu terdesak anak tu nak jatuh dan sebagainya, mungkin pergerakan tu lebih. Tapi dalam mengikut pandangan mazhab lain tidak batal, ataupun kita boleh membatalkan untuk menyelamatkan keadaan, bergantung pada situasi. Dia satu benda yang bagus Ustaz sebenarnya bila kita bawa anak ni pergi ke masjid, supaya dia dapat rasakan bahawa ini benda yang aku kena buat hari-hari, dan benda ni ayah aku dia akan menjadikan contoh Ustaz. Tapi ada saya tengok setengah family tu Ustaz, dia nak mengelakkan daripada benda-benda macam ni berlaku, dia solat tu di bahagian luar kawasan berkapet tu Ustaz. Mungkin ni dewan yang berkaca, lepas tu di bahagian luar tu dia solat dekat tepi tu Ustaz. Kawasan yang tidak berkapet tu lah, supaya kalau anak dia menangis ke, berguling ke, berjalan ke apa semua, tak apa, tak mengganggu jemaah yang lain. Adakah mungkin kaedah tu boleh kita pakai? Sebab apa? Kita takut nanti terputus saf pula. Mungkin apa pandangan Ustaz? Ya, dia tengok pada keadaan. Sekiranya keadaan itu yang mana dia jangan putus saf. Sebab solat ni bila kita putus saf tu tak dibenarkan. Maka kalau sekiranya dia ada tempat untuk kita pergi ke imam,
nak sampai ke imam dan benda itu terbuka, kita boleh nampak pergerakan imam ataupun tidak jadi masalah. Maknanya kadang-kadang ada setengah surau ataupun masjid sampai dah ujung disambung pula selepas tu tingkap sebelah tu kan. Dia dibuka tingkap dan disambung. Dan kalau sekiranya syaratnya dia boleh pergi ke tok imam, tidak jadi masalah, maknanya dia boleh pergi ke tok imam, ataupun dalam keadaan dia nampak pergerakan tok imam, maknanya pergerakan jemaah macam solat Jumaat dan sebagainya, maka softnya masih lagi disambung. Tapi janganlah katakan kalau orang tu soft dekat sini 5 orang, masih lagi boleh 10 orang, dia pergi solat tempat yang maka soft itu telah terputus. Jadi dia kena tengoklah dalam keadaan situasi, kalau sekiranya penuh sampai dah ke ujung, dia nak solat sebalik daripada tu, cukup syarat, maka dibenarkan, tidak jadi masalah. Okey, Ustaz, kita ni berapa saat kita rasa macam tengok orang ni dia bawa anak sebagainya, dia nak solat sebagainya, jadi kita sebagai jemaah yang ada di sekitar tu, mungkin kita pun boleh membantu. Betul. Mungkin dia dalam keadaan solat tu, kita dokong anak dia ke, ataupun kita meredakan anak tersebut dalam apa saja keadaan, Ustaz kan. Ini satu keharmonian, kasih sayang Allah SWT yang Ustaz sebutkan tadi. Baru satu je Allah bagi kan, dan 99 ada pada Allah SWT. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook ada satu soalan menarik ni Ustaz. Apakah panduan untuk ibu bapa yang ingin menjaga solat tanpa mengabaikan anak kecil? Apa pandangan Ustaz? Baik, bila kita sebut tentang panduan, terima kasih pada Tuan Mu Irfan ni atas soalan. Kita kena ajar anak kita. Maknanya daripada kecil kita kena tahu, kena bagi tahu dalam keadaan berhemah dengan kadar usianya. Kalau usianya masih macam tadi Nur Nuha tu kecil, maka cara kecil lah kita ajar. Cara bagaimana, itu kita ajarlah. Senang sekarang ni, macam kita ajar ABC, kita ajar mama nak solat, atau baba nak solat, duduk elok-elok, kan. Kalau duduk elok-elok, kejap lagi dapat hadiah. Jadi begitulah yang diajarkan oleh para sahabat. Sama ada berpuasa pun begitu juga. Ketika mana ni dalam bab berpuasa, dia nak suruh anak dia berpuasa, maka diberikan permainan, diberikan imbuhan. Ini disebutkan di dalam hadis yang telah dan kita ketahui. Macam tu juga dengan solat. Maknanya ajar anak tu dalam keadaan peringkat-peringkat umur. Maka kalau sekiranya kita solat, kita kena jagalah kebajikan dia. Kebajikan dia contohnya, mungkin dia nak susu, buatkan dia susu. Sekiranya dia solat masuk waktu, memang kita nak solat di awal waktu, tetapi kalau sekiranya ada urusan-urusan yang boleh menyebabkan urusan tu mengganggu kita. Contohnya kita lapar. Ni masuk waktu, mana nak kena dahulukan? Maka waktu itu pergilah makan dulu, sebab kejap lagi semayang ni bunyi perut geruk. Dia tak khusyuk. Macam tu juga dengan mengantuk. Macam tu juga ada hadis menahan kencing, tak dibenarkan, hukumnya makruh walaupun solatnya tidak batal. Contoh kita nak pergi buang air kecil, kita tak apalah, solat tu utama, dalam keadaan terkepit jenah. Sebab apa? Sebab tahan jalan depan dan jalan belakang. Maka apa guna solat dalam keadaan begitu? Jadi selesaikan dahulu. Macam tu juga dengan kebajikan anak. Kalau anak tu nak susu, mungkin dia nak tengok cerita yang dia suka, bagilah dia tengok cerita. Jangan dengan mak-mak dia tengok cerita. Dia tu tengok cerita, kita semayang dalam keadaan tengok dah beres semua, susu pun dah buat, apa dia pun dah senyap, kita pun angkat takbir Allahu Akbar, barulah solat kita. Itu cara bagaimana kita nak melakukan ibadah. Dalam masa yang sama, kita tidak mengabaikan anak tu. Kita nak tahu juga Ustaz, apa posisi yang terbaik dalam kita nak mendokong anak ni. Sebab saya pernah tengok ada seorang ayah ni, dia pakai beg ni Ustaz. Dia pakai beg, anak dia dekat belakang. Dia mengendong anak dia dekat belakang. Dia ada satu beg ni. Jadi anak dia mungkin tengah tidur dan sebagainya. Jadi dalam posisi tersebut, ataupun adakah dalam keadaan dia sedang baring, ataupun dalam keadaan kita meletakkan di bahu. Apa pandangan Ustaz? Baik, tidak jadi masalah di mana-mana posisi, yang mana posisi itu tidak mengganggu untuk kita nak rukuk dan sujud. Jadi kalau katakan ada beg khas, mungkin ada orang cipta beg khas ni, kalau nak dukung anak, dia boleh letak kat belakang dan tak jatuh. Takut tengah-tengah sujud tergelungsur pula. Tengok anak siapa ni, rupanya anak dia. Patut ringan dah. Jadi kena pastikan, kan bahaya juga. Kena keselamatan tu bahaya juga. Ada yang kadang gendong depan, sama ada dia guna pakai macam orang dulu yang kain batik, kan, dia letak. Maka mengikut kesesuaian, tidaklah disebutkan kena buat macam ni, ini saja yang sah, macam ni tidak sah. Dia nak gendong belah kiri ke, gendong belah kanan ke, contohnya nak gendong depan ke, tidak jadi masalah. Yang penting
apa saja bentuk rukun wajib buat. Benda sunnah ni tidak jadi masalah. Macam angkat tangan tadi. Okey. Itu kena tengok pada keadaan-keadaan kesesuaian seseorang itu. Okey, baik Ustaz, kita pun dah berada di akhir siaran Ustaz. Jadi mudah-mudahan kita bukan saja-saja kita balik ni nak praktis lah, nak buat anak ke apa semua. Tapi bila Ustaz sebutkan tadi, bila keadaan memerlukan sahaja, kita perlu mengendong anak ni. Ni tak ada saja main papa main nak kendong, papa dah tahu cara dah. Bukan begitu Ustaz. Okey, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Kita dah berada di akhir siaran. Kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan pada pagi ini ya Allah dengan penuh dengan keberkatan, penuh kekhusyukan. Kami berhajat kepada Engkau ya Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Ya Allah, banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah dengan tangan-tangan kami, anggota badan kami, maka ampunkanlah dosa kami, sama ada dosa itu besar ataupun kecil, secara sengaja ataupun tidak, secara zahir ataupun batin. Sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, maka kami termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, anak-anak kami, isteri dan suami kami, serta ahli masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah. Jadikanlah lidah kami sentiasa menyebut-nyebut nama-Mu ya Allah. Ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan ibadah. Jadikanlah hati kami penuh ikhlas. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam kebaikan. Janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kefahaman ilmu yang kami tuntut pada pagi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. HD atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini, mendukung anak ketika solat. Jadi saya Daya Iman, mohon maaf di atas lanjur kata, terlajak bicara. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Da'i Hadari sebagai moderator, dan panel yang akan kita jemput pada esok hari adalah Ustaz Amin dengan tajuk Kasih Sayang Mentua. Para penonton sekalian, jumpa esok. Saya Da'i Aiman, live dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.